Perdana Menteri mengarahkan Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT dan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda menyerahkan laporan penuh dalam tempoh 2 minggu berhubung prestasi kedua-dua agensi itu seperti yang dilaporkan dalam laporan Ketua Audit Negara 2022. Tapi kita nak tentukan ada laporan lengkap supaya beberapa kelemahan diperbaiki dan kalau ada apa-apa yang terlibat yang agak kurang baik kita paksa ambil tindakan. Ya. I've asked for a report. So we gave them a notice at least in 2 weeks to give the full report submission and I think the cabinet will have to deliberate on it. Beliau memaklumkan perkara ini selepas menunaikan solat Jumaat di Surau Amaniah Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Putrajaya. Ditanya sama ada keperluan menubuhkan jawatan kuasa khas bagi menyiasat isu berkenaan, Perdana Menteri memaklumkan laporan LKAN itu akan diteliti terlebih dahulu sebelum memberi peluang kepada kementerian serta agensi berkaitan untuk mengemukakan penjelasan. Rabu lalu, laporan Ketua Audit Negara LKAN mendapati Felda mengalami kerugian bersih berjumlah 1.005 bilion ringgit menerusi laporan penyata kewangan Agensi Persekutuan 2022 dan menurut laporan itu juga LTAT menghadapi risap yang negatif. Sementara itu, menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri berkata Malaysia perlu berani melakukan perubahan bukan sahaja di peringkat menteri dan ahli politik, bahkan rakyat keseluruhannya. Semua rakyat mempunyai peranan dan tanggungjawab untuk meletakkan Malaysia ke tingkat lebih tinggi dan maju dari sekarang. Perdana Menteri turut menyeru agar rakyat menjadikan negara ini lebih hebat dan membanggakan untuk diwarisi anak cucu cicit pewaris negara. Lesen syarikat pengendali pakej umrah Emirates Travel and Tours Sdn Berhad dibatalkan berkuat kuasa 11 Mac ini. Kenyataan Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya memaklumkan pembatalan lesen itu selaras perenggan 8-1-B dan -D Akta Industri Pelancongan 1992, Akta 482. Ini kerana syarikat berkenaan didapati telah melanggar syarat lesen dan peruntukan Akta 482 serta menjalankan perniagaan mengikut cara yang memudaratkan kepentingan awam, industri pelancongan atau ekonomi negara. Bermula sekitar November tahun lepas, pihak polis telah menerima ratusan laporan berhubung dakwaan kes penipuan pakej umrah membabitkan syarikat itu. Setakat ini, 2 pengerah syarikat berkenaan yang merupakan sepasang suami isteri telah dihadapkan ke mahkamah berkaitan kes berkenaan. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan mengurniakan Proton X90 kepada Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Husin. Kurniaan Sultan Ibrahim disampaikan Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Zailani Hashim. Turut menerima kurniaan itu ialah Datuk Paduka Maharaja Lela Istana Negara, Datuk Azwan Effendi serta Pegawai Agama Istana Negara, Datuk Munir Mat Saleh. Tidak ketinggalan menerima kurniaan itu, bekas Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Major Jeneral Datuk Indra Zahari Muhammad Arifin dan Kolonel Besar Datuk Nazim Muhammad Alim. Kurniaan itu sebagai mengiktiraf sumbangan serta khidmat cemerlang mereka. RTM kekal memainkan peranan sebagai medium penyampaian informasi sahih kepada penonton. Perkara itu diakui Ketua Polis Perak, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri. Kerjasama PDRM dengan RTM amat signifikan dalam menyalurkan sebarang perancangan dan hasil terkini siasatan polis. Kita mengeratkan lagi kerjasama di antara Perak PDRM dan juga RTM dalam kita membantu kepada menghebahkan kegiatan-kegiatan ataupun pelancangan yang dilakukan oleh pihak polis untuk kita membantu orang ramai supaya tidak menjadi mangsa jenayah. Dan pada masa yang sama dapat mengeratkan lagi kerjasama dengan Perak PDRM dan RTM dalam kita mengenal pasti kerjasama yang lebih erat dan memastikan berita-berita yang disampaikan itu tepat, sahih untuk manfaat kepada semua sekali. Beliau menyatakan demikian selepas mengetuai rombongan bersama Ketua Jabatan dan Ketua Polis Daerah Kontijen Perak di Angkasa Puri, Kota Media.
Jelajah Ramadan RTM 2024 yang masuk edisi ke-12 kekal signifikan dalam menyantuni masyarakat kurang berkemampuan di seluruh negara. Timbalan Ketua Pengarah Penyiaran Strategik, Nasaruddin Abdul Muttalib optimis penganjurannya terus diperkukuh menerusi kolaborasi dua rakan penaja, Petro Malaysia dan Nescue. Dalam program ini, skuad Jelajah Ramadan RTM akan menyantuni golongan-golongan yang kurang bernasib baik melalui program CSR kita di kesemua 19 destinasi yang melibatkan stesen-stesen radio RTM di peringkat negeri dan daerah. Beliau ditemui selepas majlis pelepasan pergerakan konvoi Jelajah Ramadan RTM 2024 di Angkasa Puri, Kota Media. Banyaklah aktiviti dia, pelbagai aktiviti, lagi merangkumi lokasi yang banyak sekali seluruh negara. Jadi kita nampak mungkin impak dia amat besar. So kita turutlah serta. Jadi dengan kerjasama dengan Petron sekali kan, kita boleh buat rancangan ini lebih lagi meriah, lebih lagi besar sekali. Di samping itu, selain hubungan jaringan antara sesama RTM, kami juga dapat mempeluaskan pasaran produk-produk kami ke seluruh Malaysia dan juga dengan di kedai-kedai seluruh Petron di seluruh Malaysia. Konvoi selama 20 hari akan menjelajah 19 lokasi bermula di Terengganu Ahad ini dan berakhir di Johor pada 30 Mac. Beberapa promis syarikat amanah yang menganjurkan skim pelaburan haram dikenali sebagai Knaf Development Fund KDF diserbu Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. Operasi dijalankan serentak di 3 lokasi masing-masing di KL Central, Petaling Jaya dan Seberang Perai. SSM dalam kenyataan memaklumkan operasi mendapat kerjasama PDRM dan Cyber Security Malaysia. Serbuan dijalankan susulan aduan daripada pelabur KDF mendakwa pihak syarikat telah gagal membayar pulangan seperti yang dijanjikan. Modus operandi skim pelaburan KDF ini, pelabur dijanjikan dengan pulangan sekitar 3% sebulan dan selepas 12 bulan, pelabur akan menerima semula wang pelaburan mereka. Hoki Piala TMB 2024, Terengganu Hoki Team, THT dan Tenaga Nasional Berhad TMB akan berentap di perlawanan akhir untuk 2 edisi berturut-turut selepas mudah melepasi saingan separuh akhir menewaskan lawan masing-masing. Maybank terlebih dahulu mendahului THT seawal minit ketiga menerusi gol pukulan sudut penalti pemain kebangsaan Razi Rahim. Namun kelebihan itu hanya bertahan sehingga minit ke-16 selepas Faizal Suari menyamakan kedudukan. THT kemudiannya mendahului 2-1 menerusi Ismail Abu pada minit ke-28. Perlawanan kemudiannya terpaksa dihentikan seketika akibat hujan lebat di Stadium Hoki Nasional 1. Sebaik perlawanan bersambung, Faizal memadamkan sisa perjuangan Maybank dengan meledakkan gol ketiga THT pada minit ke-48. THT mara ke final dengan keputusan agregat 6-1, hasil kemenangan 3-0 yang dicetak pada separuh akhir pertama dan kemenangan 3-1 pada separuh akhir kedua. Sementara itu, pertemuan TMB dan UiTM HAKPT pula menyaksikan TMB tidak berdepan masalah untuk memastikan kemenangan. Muhammad Azrai Aizat Abu Kamal meledak gol pertama menerusi kelebihan pukulan sudut penalti seawal minit ketiga. Jaringan tersebut kekal sehingga suku ketiga. Zul Fidaus Mizun kemudiannya menyamakan kedudukan buat UiTM HAKPT bagi mengikat kedudukan. Bagaimanapun, jaringan tersebut tidak bertahan lama selepas 3 minit kemudian TMB dihadiahkan dengan pukulan penalti strok. Zhang Zhongyun kembali meletakkan TMB di hadapan dengan 2-1. TMB melebarkan lagi jurang agregat dengan meledak 3 gol menerusi Nik Muhammad Aiman, Nik Rozemi, Syed Muhammad Syafiq, Syed Sholan dan Syahril Sabah. TMB mengakhir saingan dengan keputusan 5-1 sekaligus membawa mereka ke pentas final dengan agregat 8-2.